Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Uwais bin Sya'ari dan saya merupakan pelajar Universiti Utara Malaysia dan mengambil jurusan Islamic Finance and Banking. Untuk video kali ini, saya akan berkongsikan tentang zakat saham, di mana ia merupakan salah satu cabang daripada zakat-zakat yang ada untuk diwajibkan kepada umat Islam bagi menunaikannya. Dan untuk video kali ini, ia merupakan salah satu daripada tugasan yang saya perlu siapkan, iaitu service learning di bawah kursus Islamic Financial Planning, dan saya perlu memberikan ilmu ataupun berkongsi ilmu kepada salah satu kumpulan ataupun salah satu kelompok, dan saya memilih grup Facebook Komuniti Pelaburan Digital, di mana di dalam grup ini mengumpulkan ramai trader dan investor khususnya yang telah melabur di bursa saham. Dan video kali ini saya akan berkongsikan dalam dua bahagian, di mana satu bahagian secara teorikal, satu bahagian lagi di bahagian pengiraan. Dan di dalam bahagian pengiraan itu terdapat dua lagi cabang, iaitu saham untuk yang tidak melebihi setahun dan saham yang melebihi setahun, di mana saham itu secara mudahnya untuk saham bagi trader dan saham bagi investor. Tanpa melengahkan masa, ayuh kita pergi ke bahagian yang pertama terlebih dahulu. Zakat secara umumnya adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar yang tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan yang tertentu. Untuk kadar yang tertentu telah diselaraskan, iaitu 2.5%, dan syaratnya adalah perlu melebihi kadar nisab dan haul. Dan untuk golongan tertentu, iaitu golongan asnaf yang layak untuk menerima zakat, seperti fakir miskin, golongan yang fisabilillah dan sebagainya. Untuk kepentingan, untuk yang pertama adalah dari segi moral, di mana ia dapat menyuburkan kesedaran terhadap golongan-golongan kaya untuk lebih memberi kepada golongan miskin, di mana ia akan fairly distributed kepada golongan-golongan yang memerlukan. Untuk bahagian sosial, ia dapat membasmi kemiskinan oleh kerana zakat itu diagihkan kepada golongan yang betul-betul memerlukan, di mana golongan ini amat memerlukan zakat untuk menyara kehidupan mereka bagi meneruskan kehidupan ini. Untuk bahagian ekonomi pula, ia dapat mengelakkan daripada pengumpulan harta yang tidak adil di Malaysia. Untuk ekonomi, ia dapat mengelakkan daripada pengagihan yang tidak adil dalam kalangan masyarakat. Ia bermaksud dengan adanya zakat, ia dapat distribute the wealth fairly, di mana ia dapat menjadikan harta itu lebih adil dan dapat mengurangkan jurang pendapatan di antara golongan kaya dan golongan yang miskin. Nisab ialah jumlah atau kadar minimum sesuatu harta yang kita ada untuk diwajibkan mengeluarkan zakat ke atas harta itu. Dan kadar sandaran terhadap nisab ialah 85 gram emas, di mana harga semasa 1 gram emas darabkan dengan 85 gram emas untuk mendapat kadar nisabnya. Jika saham tuan-tuan dan puan-puan melebihi kadar nisab, maka diwajibkan untuk pembayaran zakat. Dan kadar zakat pula ialah 2.5% daripada jumlah pegangan saham ataupun jumlah pendapatan yang diterima. Haul pula ialah berlalu 1 tahun ke atas harta yang dimiliki dalam perkiraan tahun hijrah. Ini pada zaman dahulu. Pada zaman sekarang, kita ada uruf di mana kita sudah menerima kalendar Masihi, dan kalendar Masihi itu dijadikan sandaran sebagai tempoh untuk mendapatkan 1 tahun itu. Telah selesai di bahagian yang pertama, di mana saya telah menerangkan tentang teorikal, dan untuk bahagian yang kedua saya akan meneruskan di bahagian pengiraan di website. Untuk bahagian seterusnya, saya akan kirakan di bahagian zakat saham, di mana ini adalah untuk para investor, di mana jumlah pegangannya adalah melebihi setahun. Ini adalah manual pengiraan
di mana jika tuan-tuan dan puan-puan perlukan lebih lanjut mengenai cara pengiraan di website ini, tuan-tuan boleh pergi ke bahagian ini. Dan ini adalah tahun ataupun haul, di mana haulnya haruslah melepasi setahun untuk tahun 2021. Amount nisab pada tahun 2021 adalah sebanyak RM20,299 dan jenis sahamnya adalah saham yang patuh syariah. Saya akan memfokuskan kepada saham patuh syariah kerana saham yang tidak patuh syariah dia memerlukan penyucian zakat dahulu. Ada prosedur-prosedur tambahan yang perlu diikuti. Jadi ini adalah jumlah pegangan saham untuk para investor. Saya bagi contoh, ini adalah saham 1. Unitnya adalah, sebagai contoh, saya bagi 10,000 unit. Dan harganya adalah RM2.30. Untuk dividen, saya berikan sebagai contoh dividennya pada tahun 2020. Dia dapat sebanyak RM3,000. Ini sebagai contoh saja saya bagi. Dan nilai semasa adalah, setelah dikira, nilai semasa adalah RM26,000. Tapi jika ditambahkan dengan baki semasa trust account, kita perlu tambahkan baki semasa trust account. Sebagai contoh, saya bagi bakinya adalah sebanyak RM5,000. Dan kos berkaitan, saya tidak pasti exact amount dan jumlah yang tepat untuk kos berkaitan, seperti brokerage fee dan kos-kos lain. Jadi saya letak sebagai contoh, kos berkaitannya adalah RM500. Dan jumlah keseluruhan adalah RM30,500. Dan jumlah zakat saham kita di sini, jumlah layak untuk dizakatkan adalah RM30,500. Dan jumlah saham ataupun jumlah zakat sebanyak 25% adalah sebanyak RM762.50, di mana RM762.50 adalah kadar yang diwajibkan untuk pembayaran zakat khusus untuk para investor untuk menggunakan website ini. Ini sebagai contoh saja saya bagi. Dan jumlah ini haruslah dibayar di medium yang bertepatan, seperti zakat wilayah persekutuan dan sebagainya, mengikut negeri masing-masing. Dan untuk harga RM2.30 saya bagi ini juga mengikut negeri masing-masing. Ada yang menggunakan nilai yang terendah, ada yang menggunakan nilai semasa dan sebagainya. Jadi itu refer kepada pusat zakat masing-masing. Untuk para trader, saya ada bertanyakan kepada pihak yang lebih pakar dan saya ada tanya pensyarah-pensyarah saya. Mereka kata jumlah untuk saham bagi trader ini boleh dimasukkan di dalam zakat pendapatan bersama gaji kita. Ia dikira berdasarkan keuntungan saham yang ditambahkan dengan gaji ataupun pendapatan-pendapatan lain seperti sewaan dan sebagainya. Jadi saya akan pergi kepada zakat pendapatan, kalkulator zakat pendapatan. Ini adalah manual pengiraan tahun, haul, mau nisab dan sebagainya. Dan saya jenis kiraan ini dengan tolakan, iaitu tolakan dengan perbelanjaan tahunan. Okey, saya akan kira berdasarkan tahunan kerana zakat saham lebih mudah dikira sebagai tahunan. Untuk pendapatan, saya bagi contoh RM8,500 bulan bersamaan dengan RM102,000. RM102,000 dan sebagai contoh saya bagi zakat untuk saham. Untuk saham saya beri nilai dia sebanyak RM20,000 untuk keuntungan pada tahun tersebut.
Dan jadi jumlah keseluruhan adalah 122,200. Dan ini adalah maklumat perbelanjaan tahunan. Saya letak saja ya. Untuk isteri yang ada isteri yang satu, ada isteri yang dua kan. Untuk anak yang berumur 18 tahun, saya letak 3 orang anak. Dan untuk yang lebih 18 tahun, bagi 2 orang anak. Dan ibu bapa sebagai contoh sebagi 600 bulan bersama dengan 7,200 untuk 1 tahun. Dan kebiasaan potongan KWSP adalah 11%. Dan jumlah perbelanjaan adalah RM51,420. Dan jumlah pendapatan layak dizakat adalah RM70,580. Dan jumlah zakat tahunan bersamaan dengan RM1,764,50. Begitu saja untuk pengiraan zakat untuk saham bagi trader ataupun player bursa saham yang trade tidak melebihi 1 tahun. Telah selesai di 2 bahagian yang saya telah kongsikan. Dan untuk kesimpulan, saya ingin berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar perkongsian saya tentang zakat saham ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk ahli kumpulan saya yang sudi membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Dan ada lagi 4 orang di belakang tabir yang terdiri daripada videographer, editor, report writer dan sebagainya. Untuk di bahagian akhir, saya akan kepilkan Google Form untuk tuan-tuan dan puan-puan memberikan feedback di atas video saya pada kali ini. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat mengisi Google Form untuk penambahbaikan bagi diri saya dan ahli kumpulan saya. Terima kasih saya ucapkan. Apa yang buruk itu datang daripada saya dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.